Oke, salam dan salam sejahtera. Saya ingin menjawab ya kenyataan yang dikeluarkan oleh MP Jassin yaitu Zulkifli Ismail dalam ucapan ceramah beliau baru-baru ini, yang mana beliau menafikan kenyataan yang apabila dalam parlimen bertelagah dengan Menteri KDN yaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Yang mana kenyataan ini pada saya satu propaganda, satu penipuan kepada rakyat yang akan mengundi di PRN yang berlangsung di 6 buah negeri ini. Jom kita tonton dulu kenyataan beliau. Saya hari itu dalam parlimen yang saya marah sampai melompat tu bukan pasal apa. Sebab negara dalam krisis. Tiba-tiba bercakap mengarut dalam parlimen. Bercakap mengenai Islam yang tidak menepati dengan konsep Islam yang sebenar. Memberi gambaran kepada dunia yang membuka ruang untuk menyerang Islam dan menyerang golongan yang beriman. Menimbulkan persepsi yang negatif. Kita ni ada masalah dalam negara kita. Yang bercakap mengarut ni apa pasal? Kerana tu apabila saya tengok, saya melompat. Memang saya tak boleh sabar. Saya harap kita ubahlah kerajaan ni dah makin lama makin mengarut. Tapi sebelum saya buat ulasan, saya tidak adil kalau saya tidak paparkan juga video sewaktu di sidang parlimen yang mana beliau tiba-tiba mengamuk apabila Datuk Seri Saifuddin menyebut tentang adilnya Islam itu, yang mana Islam itu adalah Islam agama kasih sayang, dan tiba-tiba beliau bangun. So kita tonton dulu video yang ada di sidang parlimen ini. Kalau kita kata bahawa prinsip pertama apa dia? Menyokong Islam, memperjuangkan Islam, hukumnya wajib. Kita memperjuangkan Islam, menyokong kita, dianggap menyokong Islam. Menentang kita, dianggap menentang Islam. Tak boleh. Keadaan macam tu. Islam, agama keamanan. Agama kasih sayang. Agama yang mengharapkan kita hormat menghormati. Agama yang menganjurkan kita berkasih sayang. Agama yang indah. Tapi akhlak dan pembawaan politik kita distorted ajaran Islam. Mohon tidak membuat fitnah. Dan ya, hal cakap benda mengarut. Siapa yang mengarut? Kat mana? Tarik balik kenyataan mengarut. Silakan. Tarik balik. Apa? Tak tahu. Apabila Yang berhormat. Apa? Datuk Speaker? Speaker. It's okay. Silakan. Saya bagi izin. Silakan. Kat mana kenyataan saya itu salah? Silakan. ya, kenyataan itu mengandungi unsur-unsur fitnah. Fitnah. Kenyataan seperti itu bertujuan jahat. Apa yang Sepatutnya sebagai seorang menteri mengeluarkan idea dan pandangan yang memberi manfaat dan menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam negara kita dari sudut krisis ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dan sosial. Bukan mengeluarkan pandangan yang cuba menajamkan pertembungan. Jassin, sila sebut di mana salah saya bila saya ungkap Islam agama yang indah. Islam agama keamanan. Islam agama mengajak kita menghormati. Di mana salah kenyataan saya? Salahnya ialah di dalam memperkatakan demikian mengandungi pula unsur-unsur untuk memfitnah. Di mana fitnah dan saya? bertujuan jahat. Sebut. Jassin. Jadi daripada dua video ini tadi, saya rangkumkan untuk menjawab persoalan pada saya ya. Yang pertama, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri, Menteri KDN. Kenapa beliau masuk dalam isu melibatkan agama ini tadi disentuh? Kerana kita lihat kepimpinan Perikatan Nasional terlalu tajam ke depan dalam mempersoalkan isu kaum dan agama, yang mana mereka menggunakan isu ini untuk mencari makan. Orang seperti MP Jassin inilah yang ke depan menggunakan isu ini untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat Malaysia ini. Jadi dalam isu ini dia terasa hati kerana apabila Datuk Seri Saifuddin Nasution mengulas isu ini, maka mereka seolah-olah tak boleh cari makan kerana mereka rasa bahawa diri mereka dalam PAS sahaja ataupun dalam Perikatan Nasional saja yang layak menceritakan tentang Islam ini tadi. Dia kira dia saja yang hebat. Yang mana dia mengatakan bahawa Datuk Seri Saifuddin Nasution mengarut cakap Islam dan mengatakan bahawa tidak menepati konsep Islam. Dia juga mengatakan bahawa Datuk Seri Saifuddin Nasution menyerang golongan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, golongan yang beriman, golongan mana yang Datuk Seri Saifuddin Nasution diserang? Jadi kenapa dia melompat tiba-tiba dalam parlimen itu? Dan dia kata orang lain mengarut. Dia sendiri sebenarnya mengarut. Saya rasa MP Jassin ni pun nyanyok. Saya rasa orang Jassin waktu menyokong dia tu, orang Jassin ingat dia ni orang yang betul-betul mempunyai kebolehan, kepakaran, kehebatan. Tapi rupa-rupanya inilah sikap pimpinan PAS. Apa yang saya lihat di sini juga,
beliau mengatakan nak ubah kerajaan. Kalau pimpinan PAS jadi kerajaan, sebelum ini kita pun nampak bahawa pimpinan PAS tidak pun membawa negara ini ke arah mana-mana pun. Yang mana ramai pimpinan PAS menjadi menteri, timbalan menteri. Dan akhirnya Perikatan Nasional itu menubuhkan kerajaan pintu belakang dengan 70 lebih orang menteri. Termasuk Presiden PAS itu sendiri menjadi duta khas bertaraf menteri. Tak malu ke? Tidak ada pergerakan langsung pun. Hari ini, dia nak menceritakan agar Datuk Seri Saifuddin Nasution menceritakan tentang isu krisis ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sosial. Apa kebangang sangat MP Jasin ni nak bercakap macam ni? Dia ada menteri-menteri yang mempunyai portfolio ini. Portfolio Datuk Seri Saifuddin Nasution adalah Menteri Dalam Negeri, iaitu KDN, Kementerian Dalam Negeri. Maka tugas beliau adalah untuk melihat isu-isu yang membabitkan keselamatan negara, terutamanya melibatkan isu sentimen kaum dan agama yang sedang rancak dimainkan oleh pimpinan-pimpinan PAS dan Bersatu. Maka disebabkan itu, hujah Datuk Seri Saifuddin yang melibatkan isu soal agama, soal kaum, dan Islam itu untuk siapa, dan Islam ini adalah agama yang macam mana. Ini perlu diperjelaskan di dalam parlimen agar rakyat tahu. Jadi apa yang MP Jasin ini mengarut adalah beliau rasa tersinggung kerana mereka-mereka yang ada dalam pimpinan PAS mencari makan dengan menjual agama Islam itu. Agama Islam itu bukan PAS yang punya. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS ini parti politik. MP Jasin kena tahu. PAS bukannya panglima dalam urusan agama dan sebagainya. PAS ini hanya parti politik yang telah pun diluluskan oleh ROS. ROS juga tidak membenarkan mana-mana parti untuk bermain dengan sentimen kaum dan agama. Pemimpin PAS juga kena tahu, baca perlembagaan, yang mana juga negara kita ini juga di bawah Commonwealth. Kita ni kalau melakukan sedikit kesilapan, yang mana kita bergolak dalam politik, bergolak dalam isu negara ini, Commonwealth ada hak untuk menarik balik apa-apa perjanjian yang telah pun kita lakukan bersama dengan mereka. Jadi hari ini kalau kita tengok, apabila Ratu Elizabeth tu meninggal, kita tengok raja-raja kita, agung kita, harus ikut acara-acara mereka di sana. Kerana apa? Kerana kita ini masih di bawah Commonwealth. Jadi jangan pemimpin PAS rancak-rancak bercakap, membohongi orang-orang Melayu, membohongi orang-orang Islam dengan permainan sentimen ini. Jadi saya kena katakan di sini, Malaysia ini bukan milik PAS. Malaysia ini terbentuk daripada hasil MA 63. MP Jasin ni jadi ahli politik yang pada saya sangat reput. Dia tidak mau belajar tentang apa dia Malaysia ni, pembentukan dia. Dia duduk di Jasin tu, permainan dia duduk macam katak di bawah tempurung. Tak tahu apa benda. Apa yang Datuk Seri Saifuddin ulas itu adalah berkenaan dengan isu yang boleh membabitkan keselamatan negara, tahu. Apabila permainan isu kaum dan agama dimainkan. Jadi itulah dia. Jadi inilah sikap pemimpin PAS. Takkanlah Datuk Seri Saifuddin nak ceritakan tentang isu ekonomi, isu pendidikan. Isu ekonomi ada menteri ekonomi, isu pendidikan ada menteri pendidikan, isu kebudayaan dan sosialnya ada menteri dia. Apa kebangangnya pemimpin PAS macam ni? Siapa yang pilih lah orang macam ni? Jadi saya menjawab isu ini kerana dalam ceramah dia berputar alam. Dia berbohong. Ini sudah jelas dia berbohong. Apabila dia kata menteri mengarut, yang bangun mengarut adalah dia tanpa meminta kebenaran lagi tu. Bagaimana seorang ahli parlimen yang bangang duduk dalam parlimen tak tahu nak bahasanya, tata tertibnya. Mohon dulu dengan ni apa yang di atas tu untuk nak mendapat kebenaran. Speaker Dewan Rakyat. Kenapa dia tak minta? Tiba-tiba bangunnya macam tu, lagi kurang ajar. Jadi pemimpin PAS kalau kita lihat, sikap mereka tidak ada lembutnya. Sangat kurang ajar lebih banyak. Kita tengok dalam parlimen. Asyik nak marah saja. Jadi apakah ini pemimpin politik? Rakyat akan lihat bahawa PAS ini seolah-olah tidak menepati. PAS ini seolah-olah mereka nak menjadi seorang hero, nak menjadi seorang Samseng di dalam parlimen.
Kita tengok mana ada pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional yang ada dalam parlimen tu kalau bangun dengan cara tertib. Tak ada. Dia main sergah macam tu je. Seolah-olah speaker di depan mereka tu pun mereka tak hormati. Dengan menteri pun mereka nak menteri ikut cakap mereka. Ini adalah satu sikap yang egois. Jadi dia pakai serban dalam tu, konon-konon dia lah paling hebat. Saya harap pemakaian dalam parlimen tu pun harus dipertikaikan semua. Ya, kalau nak sangat parlimen kita tu pakai pakaian macam ni semua. Jangan ada Tan Sri Abdul Hadi Awang datang pakai cara dia. Pemimpin PAS datang pakai cara dia. Ingat apa? Ini parlimen bapak dia orang punya. Ini parlimen Malaysia lah. Ada perlembagaan dia. PAS ini yang sesuka hati masuk dalam parlimen dengan ikut cara dia. Itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. So, sekian. Terima kasih.